Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu al-Imamul Ghazali Muhammad bin Muhammad rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Yang kedua, alat pembersih ataupun pencuci. Kan kita bicarakan kebersihan perzuhir, dibicarakan tiga kan. Kebersihan perzuhir bicarakan kebersihan kotoran najis, kebersihan dari hadas, kebersihan lebihan daripada anggota. Kemudian masuk bahagian yang kedua, alat pembersih ataupun pencuci. Alat pencuci itu ada yang berupa benda padat dan ada yang berupa benda cair. Kita boleh cuci sama ada benda padat, kita boleh cuci dengan benda yang cair. Adapun yang berupa benda padat, misalnya batu yang digunakan untuk beristinja, sama ada sebiji, 3 bucu ataupun 3 biji batu, dan sunat dalam keadaan bilangan gasal, bilangan ganjil kan? Kalau disudahi dengan 6 biji batu, cukupkan yang ketujuh kan? Kalau tisu kan 10 kali sapu baru sebersih, cukup yang ke-11 kan, bilangan yang ganjil. Itu benda yang padat kan, umpama batu tu banyaklah kan. Ini menyucikan secara cucian yang ringan, dengan syarat benda itu, benda yang padat tersebut hendaklah keras. Maksud keras bukan orang panggil kan, ketuk tak pecah. Tisu pun termasuk benda yang keras, kita pegang tak rapuh kan, menepati batu tu tisu. Yang kedua, suci. Benda yang kita nak buat istinja, benda suci kan. Jangan kita ambilkan benda najis. Taik kambing yang dah kering jadi keras, kita pun istinja guna taik kambing macam batu kerasnya, tak boleh, benda tak suci kan? Yang ketiga, dapat menghilangkan air najis kan. Benda kesat lah dapat menghilangkan air najis. Jangan ambil benda yang licin. Sesuatu benda yang licin dia tidak dapat menghilangkan air najis. Benda yang kesat dia boleh menghilangkan air najis. Serta bukan termasuk benda-benda yang dimuliakan. Jangan ambil roti pula istinja, cewek berak, benda mulia. Jangan ambil tulang, walaupun dia keras, makanan bangsa jin, benda yang mulia. Kesian jin tu nak bau taib pula. Elok-elok nak makan tulang, bau taib pula dia. Manakala dari jenis alat pencuci yang berupa benda cair, maka segala jenis najis itu tidak dapat disucikan melainkan dengan menggunakan air. Air itu bukanlah semua jenis air, tetapi mestilah yang suci, yang tidak berubah atau bercampur dengan sesuatu yang tidak diperlukan olehnya. Tuan-tuan jangan terlupa, kalau kita mengaji fiqh mazhab Imam Syafi'i, air ada 4 bahagi kan. Air yang suci lagi menyucikan, tidak makruh digunakan.
Yang pertama kan. Yang kedua, air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan. Yang ketiga, air mustakmal. Yang keempat, air najis. Ada 4 pembahagian air, jangan terlupa. Pegang asal dulu. Kita kenal 4 pembahagian air, baru kita boleh pergi sini. Dan yang pertama, air yang suci lagi menyucikan. Maksud suci, dirinya suci. Lagi menyucikan, dia boleh menyucikan akan yang lain. Tidak makruh digunakan. 7 bagai air kan. Hujan, air laut, air matahari, air salji, air barat, macam-macam kan. 7 bagai air. 7 bagai air kan. Ada air suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan. Air yang berada dalam bekas berunsur logam yang boleh ditempa. Contoh ni besi. Kan? Kita letak air dalam bekas besi, musim panas, negeri panas. Duduk kat Afrika, jemur bawah matahari. Air ni air mutlak, suci menyucikan tetapi makruh digunakan. Dan sebab dia akan keluarkan orang panggil molekul-molekul yang menyekat saluran darah. Bila kita gunakan pada anggota badan, dikatakan makruh pasal dia menyekat saluran darah. Ulama menghukumkan makruh. Apabila air yang dalam bekas logam disejukkan sampai waktu malam dah tak panas, hilang hukum makruh. Walaupun berada dalam bekas logam tetapi tidak berada dalam musim panas, boleh guna kan. Air yang ketiga dikatakan air mustakmal. Air yang sudah diguna pakai pada anggota fardu. Air mustakmal kan. Kalau kita tuang air dalam cawan ni, saya celup jari saya keluarkan. Adakah mustakmal ataupun tidak? Tidak mustakmal. Saya tuang air dalam cawan kecil kan, tak sampai 2 kolah kan. Saya nak makan ni, nak makan nasi ni, saya basuh tangan, saya makan nasi. Air ni tidak mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah dipakai pada anggota fardu. Contoh, kita ambil wudu, muka anggota fardu, dan pula basuhan kali pertama. Kali kedua kan sunat, basuh muka kali ketiga kan sunat. Maka kita basuh muka kali pertama, air yang bercerai daripada anggota muka tu air mustakmal. Selagi mana air itu berada di muka, tak mustakmal. Kita gosok muka basuhan kali pertama 10 kali, tak mustakmal. Bila sudah bercerai daripada anggota muka, menitis air itu jatuh, itu mustakmal. Basuhan kali pertama pada anggota fardu. Tangan anggota fardu, kita basuh tangan, menitis air, mustakmal. Kaki anggota fardu, menitis air. Demikian kita mandi janabah, air yang jatuh bercerai daripada anggota badan, kan kita mandi wajib kan. Selagi air belum bercerai, tidak mustakmal. Basuhan kali pertama kita mandi wajib, bercerai anggota, air daripada anggota, itu air mustakmal. Kita mandi kali kedua dah tadah, musim tak ada air, tak mustakmal. Lepas tu basuhan kali kedua, kita basuh muka kali kedua, jatuh tadah balik, tidak mustakmal. Atau pengertian yang ketiga air mustakmal. Yang keempat air najis, air mutanajis kan. Air kencing najis lah. Air najis tidak boleh disucikan. Air yang terkena najis boleh disucikan. Mutanajis air yang najis. Najis, airnya najis. Kita kencing sebulan, himpun dalam baldi penuh, sebulan je kencing kan. Kita masuk dalam penapis kowe, bersih,
putih. Kan kukur ke sekali lah. Ataupun ikutlah lapisan 7 lapisan, bersih keluar. Bersih, dah tak ada bau, dah tak ada warna, rasa pun dah tak ada dah. Macam air biasa. Tetap najis. Tetap najis. Air najis, teknologi hebat mana pun, syarat mengukurkan tetap najis. Kan? Atau asal najis. Air mutan najis lain. Air mutan najis, saya tuang air dalam cawan, jatuh tek cicak. Inilah nak cerita ni. Air kumbahan Indah Water, itu besar sangat kolam ni. Saya buat misal kecil lah, cukup lah. Saya letak dalam cawan, jatuh tek cicak. Air ni air mutan najis. Najis lain, mutan najis lain. Ni air mutan najis, boleh disucikan. Dia asal tak najis, pasal air kosong, jatuh najis masuk dalam dia. Kiaslah benda besar, kolam Indah Water, kan? Atau yang seumpamanya, kan? Atau 4, bahagian air jangan terlupa, kan? Bila kita kenal 4 bahagian air, kita masuk sini, kan? Kata mu'alif, manakala dari jenis alat pencuci yang berupa benda cair, maka segala jenis najis itu tidak dapat disucikan melainkan dengan menggunakan air. Jadi air mutlak lah. Jangan sebut berak, air sirap pula. Air sirap suci tetapi tidak menyucikan. Dirinya suci, kita boleh minum. Tidak menyucikan, tak boleh mengangkatkan hadas, tak boleh. Kan? Nak basuh berak guna Milo lah, tak boleh. Kan? Minum boleh, tuan-tuan. Kan? Nak ambil wuduk guna Milo lah. Milo banyak sangat kat rumah, tak boleh. Kan? Minum boleh, kan? Buat bersuci tak boleh. Suci tetapi tidak menyucikan, kan? Air itu bukanlah semua jenis air, tetapi mestilah yang suci, kan? Yakni air mutlak lah. Air yang terkaya daripada kaid, kan? Kaid yang lazim, yang tidak berubah apabila bercampur dengan sesuatu yang tidak diperlukan olehnya. Ini kena faham ni. Yang tidak berubah, air tersebut tidak berubah apabila bercampur dengan sesuatu yang tidak diperlukan olehnya. 2 benda dalam bab air kita kena faham, mujawir dengan macam tak bisa dengar je. Mujawir dengan mukhalid. Mukhalid dan mujawir. Kalau kita ngaji bab fiqh mazhab Imam Syafi'i, mengaji bab air, kita kena kenal 2 benda ni. Mujawir, mukhalid. Mukhalid tak boleh beza. Mujawir benda boleh beza. Jatuh garam dalam air, larut air, boleh beza tak boleh beza? Tak boleh beza. Orang panggil mukhalid namanya. Namanya mukhalid. Jatuh dahan kayu dalam air, air berubah tak? Air tu berubah, kan? Warna kuning air tu. Nama benda tu namanya mujawir. Misal, saya buat misal benda kayu, kiaskan lain, daun ke, kiambang ke. Atau kena istilah mujawir, mukhalid, kan? Apa dia? Eja Jawi, mim kha alif lam to, mukhalid. Mujawir, mim jim alif waw ra, mujawir, mujawirun. Jawara, yujawiru, kan? Mujawirun, mujawir. Mukhalid tak boleh beza. Mujawir boleh beza. Boleh, kan? Tak faham tanya selalu je. Kalau tak faham tanya selalu. Kalau tak tanya yang depan semua tak faham ni. Mukhalid
dan mujawir. Mukhalid tak boleh beza. Jatuh sesuatu dalam air kita tak boleh beza. Jatuh gula dalam air, kan? Larut kan? Larut tak boleh beza. Nampak tengok, tak ada beza pun air ni, sama je. Atau panggil mukhalid. Jatuh sesuatu dalam air kita boleh beza. Nampak bertokol, benda tu tak berubah, tak larut. Orang panggil namanya mujawirun. Kita boleh beza, kan? Kata muallif rahimahullah taala, air yang terkeluar dari kategori yang air suci, air yang terkeluar dari kategori air suci apabila ia berubah dengan sebab terkena najis dan perubahan itu baik perubahan dari segi warna, tengok berubah tu mukhalid ke mujawir, itu berbeza. Air yang terkeluar dari kategori air suci, bila terkeluar suci tak suci lah. Bila terkeluar daripada kategori suci tak suci. Bila air tersebut berubah, pasal apa air itu berubah? Dengan sebab terkena najis, kan? Air itu berubah dengan sebab terkena najis, dan perubahan itu baik perubahan dari segi rasa, warna atau baunya. Bukan air yang suci lagi menyucikan. Kita kena faham kuantiti air. Air yang kurang 2 kolah jatuh najis, berubah ataupun tidak, hukum mutanajis. Dalam cawan sikit kan, tak sampai 2 kolah, jatuh najis, jatuh tik cicak, air itu air mutanajis. Tak berubah pun air ni, tak kuning pun, tetap air mutanajis, kan? Adapun air yang 2 kolah ataupun lebih daripada 2 kolah, kolam haji kan besar kan, lebih 2 kolah kan, kolam haji besar, jatuh tik cicak, kalau ia berubah baru mutanajis. Kalau ia tidak berubah maka tidaklah mutanajis, kan? Air yang besar kena tilik, berubah ke tak. Kalau berubah mutanajis air itu. Kalau tak berubah tak mutanajis. Kalau kolah besar jatuh setitik tik cicak tak berubah tu, tuan-tuan jangan ragu, boleh ambil air semayang tu. Sekejap kat sini nak cedok kat sebelah dia, boleh. Tak wajib dicedok jauh daripada najis tersebut, tak wajib. Kolah besar, cicak jatuh sini, kita pun kumur kat sini, kalau selera lah kan, sah. Tapi lagi baik kita buang najis tu, kan? Hukumnya sah, kan? Adapun air yang kecil tak sampai 2 kolah, berubah ataupun tidak, tetap ia mutanajis, kan? Jadi sekiranya air yang terkena najis itu tidak berubah rasa, warna dan baunya, maka tidaklah ia dianggap najis. Jatuh sesuatu ke dalam air yang besar, ni kira air besar. Kalau air kecil kita dah maklum kan, air yang 2 kolah dan lebih, jatuh sesuatu, sesuatu itu 2 bagi, mujawir atau mukhalid. Contoh dalam kolam masjid jatuh seketul sabun, sabun buku, mujawir kan mukhalid? Boleh beza tak boleh beza? Boleh beza, orang panggil mujawir. Tiba-tiba kolam masjid tu tetap nama air, pasal tak naik buih, maka dihukumkan suci lagi menyucikan. Jatuh seketul sabun, masalah kedua, naik buih. Naik buih, dia sudah berubah nama. Siapa tukar air sabun? Orang panggil buat air sabun, hilang itlak nama air, hilang itlak nama air.
Kalau orang panggil, orang kena kait air sabun. Maka ketika itu orang panggil, suci tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Macam air klorin lah. Air pipe kita ni dicampur klorin. Ada kuantiti dia. Kan ada kuantitinya. Ketika dicampur dengan ukuran yang standard, dia tidak berbau mana. Maka tidak hilang nama air mutlak. Boleh kita guna. Tiba-tiba dia terlebih banyak, terjatuh pula banyak air klorin. Bila kita buka pipe putih dan ada bau klorin, hilang itlak nama air. Ketika kita panggil, tolong ambil air klorin, dan nama berubah. Kira itu suci tidak menyucikan. Tuan-tuan boleh buat masak, tak boleh ambil wudu, tak boleh mandi janabah, kan? Atau mukhalid mujawir. Kena faham itu kan? Mukhalid mujawir, kan? Masalah di sini kata Imam Al-Ghazali, air yang banyak melebihi 2 kolah, kan? Maka perubahan air tersebut 2 bahagi. Yang pertama hissi, yang kedua maknawi. Yang pertama perubahan air itu perubahan hissi. Apa perubahan hissi? Perubahan air yang nampak dengan panca indera. Sifat air 3: bau, rasa, warna. Apabila ada salah satu, maka perubahan itu, atau ada 3-3, perubahan air itu namanya perubahan hissi. Kolam masjid tiba-tiba jatuh kambing seekor. Kalau kambing seekor dengan besar kolam masjid, rasa-rasa berubah tak? Berubah. Baunya busuk. Airnya berubah daripada jernih warna kuning, kan? Maka perubahan itu perubahan hissi. Bila berubah air itu air mutanajis. Ada satu masalah, jatuh sesuatu, kan? Suatu benda yang tak boleh beza, orang yang mukhalid, orang itu perubahan maknawi. Namanya perubahan maknawi. Contoh, jatuh air mawar. Kolam hajat besar, tiba-tiba terjatuh 1 baldi air mawar. Air mawar ni jenis macam air mutlak, cuma bau dia wangi. Bau dia wangi. Sifat air mawar tu ada pada bau. Baunya wangi. Air mawar yang sudah simpan berhari-hari hilang bau. Hilang bau wangi. Tiba-tiba 1 baldi air mawar terjatuh dalam kolah masjid. Bau pun tak berubah. Rasa air kolah pun tak ada rasa. Warna pun tak berubah. Tapi jatuh air mawar, nampak depan kepala. Maka itu dikatakan maknawi. Bila maknawi, kita kena takdir. Jangan kita tak takdir. Jatuh 1 baldi air mawar dalam kolam masjid, kita pun kata, ni confirm suci, tak ada berubah apa, bau rasa warna tak ada berubah. Tak. Itu perubahan tersebut dikatakan perubahan maknawi. Bila perubahan maknawi, kita kena fardu takdir, kan? 3 sifat air jangan terlupa: bau, rasa, warna. Oleh kerana yang jatuh itu air mawar, kita takdirkan 3 sifat air sifat yang tidak kuat. Kalau nak takdirkan bau, kita ambil getah lazan. Kalau nak takdirkan bab rasa, ambil rasa delima. Kalau takdirkan bab warna, ambil warna anggur. Contoh, dalam kolam masjid terjatuh 1 baldi air mawar yang sudah hilang bau wangi. Maka air kolam masjid samanya, baunya tak berubah, rasa tak berubah, warna tak berubah. Kita kena fardu takdir.
Kalau satu baldi ni kita curahkan air anggur warnanya ungu kan. Kalau satu kolah masjid tadi, kita curahkan satu baldi air anggur, agak-agak kolah masjid tu berubah tak warna ni. Agak-agak berubah tak warna. Kalau tak berubah, air kolah tu suci lagi menyucikan. Oleh kerana jatuh satu baldi air mawar, kita kena fardu takdir. Kalau jatuh satu baldi air anggur, berubah tak warna air kolah? Kalau bab warna, kalau kita nak test bab rasa, delima. Oleh kerana jatuh satu baldi besar, satu baldi itu air mawar tadi, fardu takdir kalau kita tuangkan satu baldi air delima, rasanya berubah ke ataupun masih kekal air rasanya? Kalau kekal rasanya, bermakna air itu suci lagi, menyucikan. Boleh kan? Boleh faham kan? Ya. Macam mana? Kalau bau orang panggil getah lazan. Getah lazan. Dua masalah. Getah lazan tu macam mana? Tuan-tuan pergi kedai Arab, minta tengok ada jual getah lazan kat kedai Arab. Kedai Arab tu ada jual getah lazan. Okey, tuan-tuan kena faham dulu bab air ni. Yang pertama, perubahan isi. Yang kedua, perubahan maknawi. Perubahan hisi berubah bau atau rasa atau warna. Paling senang, jatuh seekor bagai kambing nampak berubah air, confirm air mutanajis. Itu hisi. Masalah kedua, jatuh benda suci. Contoh air mawar kan? Contoh air mawar. Masalah ketiga, jatuh najis tapi air tak nampak berubah. Jatuh satu baldi air kencing dalam kolah. Kan? Jatuh satu baldi air kencing, bila kita simpan lama-lama, sebulan 2 bulan, barangkali hilang baunya. Terjatuh pula satu baldi air kencing dalam kolah. Kita rasa air kolah, tak ada rasa pun hancing, tak ada bau pun, warna pun tak berubah. Adakah confirm dia mutlak? Belum tentu lagi. Pasal perubahan tersebut perubahan maknawi. Bila perubahan maknawi, kita takdir. Kalau yang jatuh tu air najis yang sudah hilang sifat air, bau, rasa, warna, kena takdir lain. Oleh kerana jatuh tu najis, kita takdirkan benda yang kuat. Apa benda yang kuat? Kalau warna, takdirkan warna darah. Kalau bau, takdirkan orang panggil bau kasturi. Kalau rasa, takdirkan rasa cuka. Jatuh satu baldi air kencing yang sudah hilang sifat dia, tak ada bau, rasa, warna. Kita kena fardu takdir. Kalau jatuh satu timba cuka pula, pasal air kencing tu dah hilang sifat. Bila hilang sifat, kita kena takdirkan. Oleh kerana jatuh satu baldi air kencing yang sudah hilang sifat dia, tak ada bau, rasa, warna, kena takdir. Andai kata kalau jatuh satu baldi air cuka, agak-agak airnya berubah masam ke atau masih kekal air tawar? Kalau air kolah jatuh satu baldi air cuka, berubah air itu jadi masam, bermakna air itu mutanajis. Kena buang lah semua air kolah tu. Kena buang. Atau perubahan maknawi agak sukar untuk difahami. Kan tak payah pun. Kan? Wah, ada soalannya. Atau perubahan maknawi dan juga perubahan hisi. Tuan kena ingat perubahan hisi, benda yang nampak mata kepala senang. Benda yang nampak dengan mata kepala senang. Air itu berubah kuning, senang. Air itu berubah bau, cukup senang kita nak hukumkan. Air itu berubah warna, cukup senang nak hukumkan. Kan? Sesuatu yang jatuh pada air, dua perkara, mujawir, mukhallid.
Kalau tak boleh beza, mukhallid. Kalau jatuh tu boleh beza, mujawir namanya kan. Sekali lagi. Ejaan apa? Hisi. Ha pedas, sin ya. Boleh? Kalau boleh saya teruskan lagi. Boleh faham kan? Hal ini berpandukan pada keterangan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran la yanjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan air itu suci. Ini pada asal. Kan? Jangan terlupa hukum asal tadi kan. Tadi sesi pertama kita mengaji kan. Tiap-tiap benda beku, tiap-tiap benda cair, hukum asal semuanya suci. Melainkan ada melainkan tadi kan. Tiap-tiap binatang hukum asal semua suci melainkan anjing babi atau hukum asal. Kan? Khalaqallahu ma'at tahuran. Allah menjadikan air itu suci dan ia tidak akan menajiskan sesuatu apapun melainkan apa-apa yang mengubah rasanya. Tiba-tiba air itu berubah rasa, warnanya berubah daripada jernih berubah menjadi merah, atau baunya elok-elok tak bau, tiba bau hancing berubah, atau orang panggil daripada suci berubah jadi mutanajis kan. Kalau yang jatuh tu najis, kalau yang jatuh tu najis kan. Air yang kecil dalam cawan terpercik air mustakmal, terpercik air mustakmal. Air dalam cawan ni terpercik air mustakmal. Rasa-rasa bau percik, terpercik 5 percik, fardu takdir. Bila terpercik air mustakmal dalam cawan, tak ada beza kan. Orang panggil perubahan tu perubahan maknawi. Bila perubahan maknawi kita kena takdir lah. Oleh kerana yang terpercik bukan air najis, air mustakmal, kita gunakan kaedah delima kalau rasa. Warna anggur, bau getah lazan. Kalau terpercik 5 percik air mustakmal dalam cawan, fardu takdir. Kalau terpercik 5 titisan air anggur, agak warnanya berubah tak? Sebesar cawan ni. 5 titis air anggur dalam cawan, agak warna berubah tak dalam cawan? Berubah. Bermakna air ini suci, tak menyucikan. Tak boleh buat wuduk. Boleh faham kan? Perubahan tersebut 2 perkara. Perubahan hisi atau perubahan maknawi. Hadis riwayat Abu Umamah yang ketiga, cara pembersihan, cara suci. Kalau jatuh najis ataupun terkena najis, bagaimana cara nak menyucikan? Atau bahagian yang ketiga. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, sekiranya najis itu berbentuk hukmiyah saja. Ni tadi hukmiyah tadi. Jangan terlupakan najis 2 bahagi. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Apa najis ainiyah? Najis ainiyah ada 3 sifat: bau, rasa, warna. Setokol jatuh tak kucing, confirm ainiyah, nampak dengan mata kepala kan, stokol atau ainiyah orang panggil. Adapun hukmiyah, dia najis tapi tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna.
pakaian yang terkena air kencing kan, simpan seminggu, hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Confirm memang terkena najis tapi dah tak ada sifat. Orang panggil najis hukmiyah. Atau beza kan? Najis ainiyah, najis hukmiyah. Sekiranya najis itu berbentuk hukmiyah saja, bagaimana rupanya? Iaitu najis hukmiyah ni yang tidak berjirim, tak nampak seketul kan? Ataupun yang dapat dirasa ni atau yang tak dapat dirasa. Tuan-tuan kena faham ni, kena tambah yang tak dapat. Kitab tu yang dapat dirasakan. Tuan-tuan kena tambah atau yang tak dapat dirasa. Sebab apa saya kena tambah tak? Huruf ataf. Kalau kita ngaji nahwu, huruf ataf ada 10. Wa, fa, summa, au, am, imma, bala, lakin, hatta. Kalau kita ngaji tata bahasa Arab, kitab ni kan terjemah bahasa Arab. Baca kitab Rumi ke baca kitab Jawi, kita kena gunakan nahwu sorof. Kalau tidak, sukar untuk kita faham masalah. Kan? Huruf ataf menangi antara huruf ataf dua, maktuf dan maktufun alaih. Tapi kalau tak faham tak apa. Kalau tuan-tuan tak faham apa benda maktuf alaih ni kan, tak ada masalah. Itu bukan fardu ain. Kan? Ini ibarat kitab, cara nak faham kitab, kan? Cara nak memahami kitab. Sekiranya najis itu berbentuk hukmiyah saja. Apa bentuk hukmiyah? Iaitu bentuk hukmiyah ni yang tidak berjirim atau yang tak dapat dirasa. Tidak tu kan orang panggil la nafi. La nafi boleh diulang-ulang ataupun boleh dihazafkan. Sebab tu saya tak ada tak tu. Ni kita kena faham bahasa nahwu. Jangan, kenapa tak ada, jangan tanyalah bahasa Arab. Bahasa Arab gitu kan. Kalau najis hukmiyah, dia tidak berjirim, tak dapat rasa. Kan? Maka untuk menyucikannya yang najis hukmiyah, cukuplah dengan mengalirkan air ke seluruh tempat yang dianggap mengandungi najis itu. Bagaimana cara nak cucikan? Cukup kita mengalirkan air melampaui tempat najis, sudah bersih. Mana masalah? Contoh lantai rumah kan? Ni lantai rumah. Ni lantai rumah kita kan? Lantai rumah. Jatuh tek cicak. Nampak tak? Nampak tak? Kalau nampak tu najis apa namanya? Ainiyah. Kalau najis ainiyah, cara dia buang dulu tek cicak. Buang dulu. Bila kita buang ketelan tek cicak, tengok kat tempat lantai tu dah tak ada rasa, dah tak ada warna, dah tak ada bau. Cara sucikan bagaimana? Kalau basah lah kan, kering tak ada masalah. Kering buang saja, ni tak payah jirus. Kerana basah. Dia melekat kan, bila kita buang ketuk cicak dia melekat sikit kan, hitam dia. Kita ambil span atau tisu basah, hilangkan warna hitam tu. Sekarang daripada najis ainiyah berubah kepada najis hukmiyah. Pasal apa? Tak ada rasa, tak ada bau, tak ada warna. Cara sucikan tempat tu bagaimana? Ambil air, jirus, bersih dah. Tak wajib lap. Tak wajib lap. Kalau dia sebesar jari, jirus melampaui jari tersebut, bersih dah. Itu cara sucikan najis. Jangan cicak ada, tuan ibu buat ayah-ayah tak ambil buang, terus jirus air, mutan najis semua tempat tu. Lantai rumah mama kan, batu mama kan, jatuh cicak, tak dibuang dulu, terus jirus air, semua mutan najis. Lagi panjang kerja, banyak kerja lagi. Itu cara mencucikan najis. Tengok dulu, dia najis ainiyah atau najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, jirus air melampaui dari tempat najis, bersih dah. Itu cara bersihkan najis kan. Adapun jika ia berupa najis ainiyah. Apa najis ainiyah?
iaitu najis yang jelas dilihat dengan mata, nampak bertokol, nampak warna kuning, bau dia pun busuk, maka haruslah dihilangkan air terlebih dahulu. Tu kena buang dulu. Kucing berak, rumah kita bela kucing kan, kucing terberak pula kat atas sofa, jangan terus-jerus, mutan najis semua. Buang air dulu. Kita nak basuh najis, kena ubahkan hukum daripada najis ainiyah kepada najis hukmiyah. Ada? Dek kucing kan seketul. Buang dulu jirim dia. Pastikan tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Sudah buang, sudah lap, baru kita jiruskan air mengalir sedikit melampaui tempat najis. Sudah bersih. Dah bersih. Mengenai warnanya, warna najis lah kan, seperti darah kan. Mengenai warnanya, warna najis sekiranya telah digosok, baju terkena darah, tak terus basuh pula, seminggu baru dibasuh, melekat warna merah dengan lepas dia gosok, gonyoh lah, kita gonyoh baju kan, pakaian terkena darah kan, melekat warna, seminggu baru basuh. Kita pun gosok dan diusahakan dengan bersungguh-sungguh gosok dah, tetapi ia masih kelihatan warna tu, masih ada warna merah, kesan warna najis kan. Kalau darah kan merah kan? Hal itu adalah dimaafkan, boleh pakai semayang, dimaafkan. Dan ada kata kil bukan muktamad, kata kil, kata segelintir ulama dalam mazhab Syafi'i, darah ikan dimaafkan. Darah ikan dimaafkan. Kata kil bukan muktamad. Sebab apa? Kalau ikan mas kadang ada buang isi perut kan, ada yang tak buang isi perut, berdarah tu, kita gunakan kaul, darah ikan dimaafkan pasal tak macam darah lain. Darah ikan bila kering dia putih, tak macam darah manusia, dia kering jadi hitam. Kalau perempuan perasan, ayah-ayah perasan, darah manusia binatang kalau ia kering dia berubah menjadi warna hitam kan? Itu sebab tu ulama menghukumkan, ada ulama menghukumkan dalam mazhab Syafi'i, darah ikan dimaafkan kan? Boleh nak makan ikan masin, dobek dia sebesar 2 jari lah. Kalau tak buang isi perut, besar mana? Sekadar 2 jari. Ada pendapat lain mengatakan kalau kita telan boleh masuk. Kecil tu. Nak dobek ikan masin tu kecil ke besar? Ada ulama mengatakan dia sebesar 2 jari. Ada ulama mengatakan nak tahu ikan masin tu dobek kecil besar, kalau telan boleh masuk. Kalau telan tak masuk, besar tu. Tak masuk, tu besar tu. Isi perut tak dimaafkan. Tu bersalah-salahan ulama. Ikhtilaf ummati rahmatun. Bila ulama berselisih, luas kita umat kan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain, sesama dalam mazhab Syafi'i. Dimaafkan pada bab makan. Ni dekat musim korban kan, dekat musim hari korban kan, kita pun sembelih binatang korban, sembelih lembu, lapah kulit kan, kan, kita malas nak potong daging tu dekat papan motong, kita potong masa tergantung, potong daging terus bakar. Potong daging kan, binatang kita gantung kan, kita lapar kulit kan, lapar kan, darah tu kan masih menitis kan,
menitis. Kita potong terus daging isi dia terus bakar. Boleh. Boleh makan, tak ada masalah. Dimaafkan pada makanan, tidak dimaafkan pada pakaian. Kita masak gulai daging, masak apa Tuan Haji? Daging korban ni. Masak kicap, masak senggang, masak kari. Kuahnya terkena pakaian, tidak dimaafkan. Dimaafkan pada bab makan. Pakaian tidak dimaafkan. Dimaafkan pada bab makan. Kan? Oh, betul-betul ramai betul tanya. Kalau buat fiqh apa yang tanya? Sekejap ya. Darah yang melekat pada daging dimaafkan. Faham? Kita simpan, dia menitis, dia keluar meleleh. Kan? Dalam bekas. Kan dalam bekas tu. Kan? Dimaafkan. Dimaafkan. Tak perlu. Tak perlu. Ada soalan tadi? Ya. Yeah. Harus makan. Ya, harus. Boleh. Kalau kita rebus daging dengan air najis, ada satu masalah, kita simpan air kencing saja nak kena kat kawan kita kan. Kita masak daging, rebus dengan air kencing. Dah masak kata, siap dah, kita pun sebelum makan aku buang air kencing ni. Cara dia, keluarkan daging basuh dengan air paip, kita boleh makan. Boleh. Boleh makan. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan harus kita makan. Boleh. Syarat kena basuh. Tak darurat, memang boleh. Boleh kita makan. Kalau selera lah, tak selera jangan makan. Kalau ni kita kalau selera nak makan, boleh makan. Kalau tuan-tuan berjalan dengan tasawuf, tinggalkan dah. Dakma yuri bukan. Ilamala yuri buka. Sekarang kita bicara bidang fiqah, harus tuan-tuan nak beramal dengan tasawuf, itu mimbabi aula, lagi bagus kan? Mengenai warnanya, sekiranya telah digosok dan diusahakan dengan bersungguh tetapi ia masih kelihatan, hal itu dimaafkan. Kan tadi kan pakaian kena darah, dah gosok dah 3 kali, tak tahan 4 kali gosok. Gosok 3 kali dah, memada dah. Dimaafkan kan. Warna najis yang terkena pada pakaian sudah digosok tak hilang, dimaafkan. Adapun perihal bau, memang sukar dihilangkan, walaupun tadi basuh berkali-kali, dah 3 kali masuk mesin basuh, tak hilang bau lagi. Dan berturut-turut, hari ini besok lusa turut basuh. Sama seperti gosokan dalam perihal warna, maka itu pun bau tersebut dimaafkan dan tidak perlu diwaswaskan lagi. Baju kita kencing malam, air kencing dia, Allah, ya Allah, bau dia tu memang kuat. Dah basuh dah, tak hilang. Basuh lagi tak hilang. Basuh lagi tak hilang. Boleh pakai. Kan? Cuma kena tahan telinga lah, kena orang sebelah kutuk, kena tahan telinga lah. Itulah sembahyang sah. Kan? Itu je. Kan? Bau dan juga warna
dimaafkan. Bagi orang yang berasa was-was, maka suatu jalan untuk menghilangkan sifat was-wasnya itu ialah hendaklah dia mengetahui benar-benar bahawa segala benda itu dijadikan dalam keadaan suci dengan keyakinan yang mantap. Pegang hukum asal. Tiap-tiap benda yang padat, tiap-tiap benda yang cair, hukum asal hukumnya suci. Pegang hukum asal, hilang was-was. Ada orang yang ambil wudu 10 kali, was-was dia. Ada orang basuh berak, was-was dia. Bersih tak bersih, bersih tak bersih, bersih dah. Kan? Cara hilang najis senangnya. Kan? Tak payah ambil cermin, side mirror, tengok patut jamban. Nampak tak nak? Kan? Dubu kan tak nampak. Tak payah, jangan was-was. Jenuh pula kena buat side mirror kan dalam jamban. Nak tengok bersih tak bersih? Tak payah. Kan? Laki-laki rasa kesat, bersih dah. Perempuan rasa licin, bersih dah. Istinja, buang air besar, kita gunakan jari. Jari tengah pun jadi apa? Jadi hantu. Jadi hantu. Contohnya cewek berak jangan 5 jari lah. Allah, umur 60 tahun tak kerti lagi. Cewek berak jadi hantu je. Jangan 5 jari pula kan. Kan? Gosok, laki-laki rasa kesat, bersih dah. Tak payah bawa side mirror. Perempuan rasa licin, baru bersih. Perempuan laki-laki berbeza. Jangan was-was. Kan? Jangan was-was. Bila was-was, habis. Air 2 kolah tak cukup. Kan? 2 kolah tak cukup air. Kedebum. Ai, jenuh tu. Oleh sebab itu, sesuatu yang tidak jelas adanya najis dan tidak diketahui dengan keyakinan yang kuat, maka ianya boleh digunakan untuk bersolat. Kain ni ada najis ke tak ada Pegang hukum asal, tak bernajis, sah semayang. Pegang hukum asal. Jangan terlupakan hukum asal. 2-3 rakaat semayang, 2 ke 3, 2-3. Hukum asal, 2 yakin, 3 yang ragu. Jangan ambil bilangan banyak lah. Sembahyang maghrib dah 2 ke 3. Hukum asal yakin 2, 3 yang ragu. Tuan-tuan kena ambil yang sikit. Sembahyang jangan ambil aku yakin 3, jangan. Sembahyang kena ambil bilangan yang kecil, jangan terbalik lah tuan-tuan. Kan? Kemudian bahagian kedua, kebersihan dari hadas. Kita akan bicarakan bagaimana cara istinja dengan betul. Kalau kencing berdiri, bagaimana caranya? Kalau kencing duduk, bagaimana caranya? Syarah ajarkan insya-Allah kan. Ada cara tu, bukan boleh kencing je. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftah bi hikmatika futuhal 'arifin wanshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi 2 minggu.